sambung. Kita nak sambung discuss soalan kertas 3 yang kita dah bincangkan sebahagiannya pada hari Isnin lepas. Boleh dengar semua suara teacher? Jadi kita buat ulangan sedikit lah sebab takut ada yang lupa. Takut ada yang lupa untuk OMV, MV semua tu kan. Jadi kita tengok balik. Jadi biasanya MV dengan RV kita akan dapat selepas perkataan mengkaji. Selepas perkataan mengkaji tu kita akan jumpa MV dengan RV. Jadi kat sini menjalankan satu kajian ke atas saiz populasi tikus. Jadi saiz populasi tikus tu adalah sebagai RV. Kemudian MV-nya adalah ladang kelapa sawit dan kawasan pembuangan sampah. Untuk CV kita boleh ambil sebagai jenis tikus lah, jenis tikus yang digunakan ini CV. CV jenis tikus. Jadi kita dah ada dah MV, RV dengan CV. Untuk ORV dengan OMV kita akan dapat daripada kita punya jadual yang diberikan. Dalam jadual ni kita akan jumpa lokasi itu sebagai OMV dan ORV kita ada dua dalam jadual ni. Pertama, bilangan tikus dalam tangkapan kedua. Yang kedua, bilangan tikus bertanda dalam tangkapan kedua. Ada dibuat kat sini ni. Ni. Yang ini adalah bilangan tikus dalam tangkapan kedua. Yang ini adalah bilangan tikus bertanda dalam tangkapan kedua. Jadi inilah ORV kita. Ada dua ORV. Yang bilangan tikus dalam tangkapan pertama ni bukanlah. Tapi data dia kena ada dalam ni. Untuk kita kira lepas ni saiz populasi tu. Jadi tadi kita pun dah tulis baru ni kan. Kita dah tulis. Jadi kamu kena tulis siap-siap. MV lokasi. OMV juga lokasi. RV saiz populasi. ORV bilangan tikus dalam tangkapan kedua ataupun bilangan tikus yang bertanda dalam tangkapan kedua. CV ada banyak. Tadi kita ada jenis tikus kan ataupun jenis haiwan yang digunakan. Yang kedua luas kawasan. Yang ketiga masa tangkapan semula. Minta abah. Minta abah. Minta abah. Minta abah. Minta abah. Abah. Okey. Jadi kat sini kita dah bincang baru ni, kita dah bincang sampai tak salah teacher sampai inference kan? Kita dah selesai sampai inference. Observation dah. Inference pun dah. So kita akan masuk kepada nyatakan pemboleh ubah dan cara mengendalikan pemboleh ubah tersebut ke dalam jadual 2. Jadi tadi kan kita dah siap tulis awal-awal kan? Jadi masukkan je lah. Untuk pemboleh ubah dimanipulasi adalah lokasi kajian. Okay, iaitu di mana tadi ladang kelapa sawit dan juga kawasan tempat pembuangan sampah. Untuk cara mengendali pemboleh ubah mesti ada perkataan guna. Wajib ada. Jangan tukarlah, jangan guna pilih lah apa. Jangan. Perkataan guna sahaja. Guna kawasan ataupun guna lokasi kajian yang berbeza iaitu ladang kelapa sawit dan juga tempat pembuangan sampah dalam eksperimen ini. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ada dua. Sama ada kamu ambil yang ORV. Kalau ORV,
bilangan tikus dalam tangkapan pertama, dalam tangkapan kedua dan bilangan yang bertanda dalam tangkapan kedua. Oh, dia buat tiga-tiga ni. Tapi buat salah satu pun tak apa. Jadi teacher suggest kamu buat bilangan tikus yang dalam tangkapan kedua. Yang pertama jangan ambil lain, jangan ambil. Sebab kadang-kadang ada skema, dia tak terima sebagai skema ni. Ambil yang tangkapan kedua ni. Bilangan tikus dalam tangkapan kedua ataupun bilangan tikus yang bertanda dalam tangkapan kedua. Tapi nak buat dua-dua pun tak ada masalah lah. Jadi pertama sekali mesti ada perkataan record itu wajib. Biasanya dia package ukur dan record. Tapi dalam case eksperimen ni kita tak ukur tapi kita hitung, kita bilang kan. Bilang 1, 2, 3, 4, 5 tikus, ekor tikus kan. So kita guna perkataan bilang lah, bilang ataupun hitung. Hitung dan record bilangan tikus dalam tangkapan kedua dan yang bertanda dalam tangkapan kedua. Lepas tu mesti ada guna radas. So dalam kes ni apa radas yang kita gunakan? Pembaris tak ada guna. Termometer pun tak ada guna. Silinder penyukat pun tak ada guna kan. So kita buatlah menggunakan perangkap tikus. Mesti buat menggunakan perangkap tikus. Ucap ulang hitung ataupun bilang dan record. Perkataan record ni wajib ada. Perkataan record wajib ada. Tak ada record salah. Bilangan tikus dalam tangkapan kedua dan bilangan tikus yang bertanda dalam tangkapan kedua menggunakan perangkap tikus. Itu kalau kamu guna OMV. Tetapi kalau kamu guna, itu kalau kamu guna ORV. Tapi kalau kamu guna RV, RV ni yang teori yang kita dapat daripada soalan yang kat depan tadi tu, selepas perkataan mengkaji tu, iaitu kamu guna saiz populasi. Kalau kamu guna saiz populasi, jadi itu adalah RV. Yang ini melibatkan pengiraan. Jadi wajib ada perkataan kira. Kalau boleh tambahlah kira dan record. Kira dan record saiz populasi menggunakan formula X darab Y darab Z. Tapi teacher nak kamu tulis bawah dalam kolom ni X tu apa, Y tu apa, Z tu apa ataupun kalau kamu buat lengkap pun tak apa juga. Bilangan tikus dalam tangkapan pertama darab bilangan tikus dalam tangkapan kedua bahagi dengan bilangan tikus yang bertanda dalam tangkapan kedua. Kalau kamu sekadar buat X darab Y darab bahagi Z, ini titik apa ni? Darab Y bahagi Z. Takut kamu tak tulis X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. Kena tulis X tu apa, Y tu apa, Z tu apa Okey, jadi kita pergi pula kepada CV. CV ni kamu akan jumpa banyak betul. Ada menggunakan jenis haiwan, jenis tikus, luas kawasan kajian kan. Ada banyaklah. Jadi sebaiknya pilih yang ada nilai. Contoh kalau eksperimen enzim tu, kepekatan enzim ke isi padu enzim kan ada nilai. 10 2 ml, 3 ml kan. Untuk kes ni bolehlah kamu ambil mana pun tak apa. Nak luas kawasan kajian pun boleh, nak jenis tikus pun boleh. Okey. Jadi untuk cara mengendali pemboleh ubah, buat kataan tetapkan. Tetapkan jenis tikus yang sama. Jenis tikus yang sama dalam setiap eksperimen ataupun tetapkan luas kawasan kajian yang sama iaitu 7 darab 7 meter ataupun tetapkan jenis haiwan yang sama iaitu tikus. Bolehlah mana-mana, so kamu akan dapat 3 markah. Untuk E yang berikut menunjukkan senarai barang-barang yang digunakan dalam eksperimen ini. Kelaskan mereka ke dalam radas dan bahan yang digunakan di dalam kajian ekologi.
Jadi bahan ni kita dah guna, tak boleh guna dah. Kita kena buang. Tak boleh guna dah untuk eksperimen seterusnya. Tapi kalau radas, kita dah guna, kita boleh guna lagi. Contoh macam apa dia? Termometer kan? Silinder penyukat, kaki ritot. Tetapi kalau air suling, larutan metalina biru, itu adalah bahan. Jadi kalau kita tengok kat sini, banyak bahan dan radas yang dia bagi tu. Jadi kamu tengoklah, dia tak semestinya sama. Tadi dia bagi pilihan, ada 9 pilihan kan. Dia tak semestinya sama banyak kedua-dua bahagian ni. Pilihlah yang mana yang betul. Jadi untuk berus, radas, stick radas, rod tali radas. Radas. Kemudian pen and nail polish bahan, wax bahan, food bahan. Ikutlah apa yang dia bagi tadi tu kan. Yang ni. Pen, cat penyilat kuku, perangkap, berus, kayu, tali, kantar tangan, sarung tangan, tikus, makanan. Jadi boleh beza Sekarang kita pergi kepada hipotesis. Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Jadi hipotesis macam biasa mesti ada MV ataupun OMV, RV ataupun ORV. Lepas tu mesti ada hubungan. H tu hubungan Jadi kalau kita tengok kat sini, kamu kena tengok dulu adakah MV dia ada nilai ataupun tak ada nilai. Sekarang ni MV dia adalah lokasi. Satu di ladang kelapa sawit, satu lagi lokasi ialah tempat pembuangan sampah. So dia tiada nilai. Jadi kita kena buat hipotesis perbandingan. Hipotesis perbandingan iaitu tempat pembuangan sampah mempunyai saiz populasi tikus yang lebih tinggi berbanding di ladang kelapa sawit. Ataupun tempat pembuangan sampah maaf ya. Tempat pembuangan sampah mempunyai bilangan tikus dalam tangkapan kedua ataupun yang bertanda dalam tangkapan kedua adalah paling tinggi berbanding di ladang kelapa sawit. Boleh Jadi, tapi kalaulah MV dia ada nilai. Contoh keamatan cahaya kan, dia ada nilai. Dia menggunakan kuasa mentor 10 watt, 20 watt, 30 watt, 40 watt. Yang ni eksperimen lain bukan yang ni lah. Contoh macam eksperimen fotosintesis. Itu keamatan cahaya, MV dia tu ada nilai. So kita kena buat hipotesis semakin. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis tumbuhan akuatik. Selesai untuk hipotesis. Jadi hipotesis ni kalau kamu terbalik, kamu cakap tempat pembuangan sampah tu saiz populasi tikus lebih rendah berbanding di ladang kelapa sawit. Tak apa. Kamu tetap akan dapat 3 markah. Yang penting ada MV, ada RV, ada hubungan. Kemudian dia suruh menggunakan kertas graf yang disediakan di halaman 8 untuk menjawab soalan ini. Menggunakan data di D1B, lukis graf carta bar. Dia dah kata dah carta bar. So kena buat carta bar lah. Carta bar Tapi kalau dia kata lukis graf, kalau dia hanya kata lukis graf, barulah graf garis biasa. Tambungkan titik yang wujud. Ke atas saiz populasi tikus melawan lokasi kajian. Jadi dia dah bagi dah. RV dia nak saiz populasi tikus, MV dia nak lokasi kajian. Jadi kat sini kita tengok so paksi kena betul lah. Lokasi, ada unit tak? Tak ada unit kan? Lepas tu saiz populasi letaklah kat sini sikit jauh sangat ni skema ni. Kemudian buatlah iaitu
ladang kelapa sawit dan juga tempat pembuangan sampah. Lebar antara bar ni kena sama besar. Kena sama besar. Itu tak jadi. Kena sama besar. Okey, patutnya lebar antara gap ni pun kena sama besar kena sama besar So ni tak ada nilai ni. Salah ni. Kena buat nilai ni. Berapa nilai ni? Kena buat skala yang uniform. Kena buat nilai Yang kat atas ni tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa ni. Yang pentingnya betul kat sini ni betul. Yang ni berapa ni? Plotkan nilai dengan betul. Jadi markah pertama apabila kamu buat paksi dengan tajuk dengan unit yang betul, paksi X, paksi Y pun dengan tajuk dan unit yang betul, lepas tu dengan dia punya skala yang seragam. Kemudian yang kedua, bila kamu pindahkan titik dengan betul lah, kamu plotkan betul. Yang ni 51, yang ni 63. Markah ketiga apabila ada bentuk cartabah. Okay, so kamu akan dapat 3 markah. Sama juga dengan graf garis. Pertama, bila paksi bersama tajuk dengan unit bersama skala yang betul skala yang betul. Skala yang betul berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 10, 20, 30, 40 Yang ni kalau graf garis. Tapi soalan dah minta cartabah. Kalau cartabah, ini jawapan dia. Kalau dia kata hanya lukiskan graf saiz populasi tikus melawan lokasi kajian, itu dia nak graf garis biasalah. Kalau soalan lain, eksperimen lain minta graf garis biasa, pertama markah yang tadilah paksi dengan unit dan juga skala yang seragam. Markah kedua kamu plotkan titik dengan betul. Markah ketiga bila kamu sambungkan titik menggunakan freehand. Tak boleh menggunakan pembaris. Maka kamu akan dapat 3 markah. Kemudian, next. Yang ini hubungan hubungan. Kalau tadi hipotesis, kalau salah tak apa. Tapi kalau hubungan kamu wajib betul. Berdasarkan graf dalam 1G, terangkan hubungan di antara lokasi kajian dan saiz populasi tikus-tikus. Jadi markah pertama ayat hipotesis. Ayat hipotesis tadi. Tapi tengoklah antara apa dengan apa. Kadang-kadang dia tukar. Dia nak apa kan? Sekarang dia nak lokasi kajian. MV dia lokasi kajian. RV dia nak saiz populasi tikus. So ikut arahan apa yang dia nak. Jadi sekarang ni markah pertama ayat hipotesis. Markah yang kedua sebab. Markah yang kedua adalah sebab. Markah yang ketiga juga adalah sebab. Jadi sekurang-kurangnya 2 sebab. Tapi kita kena bagi lebih lah supaya kita akan dapat markah yang penuh. Contoh kita buatlah ayat hipotesis. Ini kan MV yang tiada nilai. Jadi tempat saiz populasi tikus-tikus di tempat pembuangan sampah adalah paling tinggi ataupun lebih tinggi. Guna paling je lah senang. Paling tinggi berbanding di ladang kelapa sawit. 1 markah. 1 markah. Bagi sebab. Kenapa? Kerana banyak sebab kan. Pertama kita boleh kata makanan banyak kat situ. Kedua, pemangsa dia kurang. Ketiga, kelembapan dia tinggi. Macam tu. Keempat, suhu dia rendah. Boleh? Sebab dia dah bagi dah bantuan kita ke atas ni. Ni ke atas ni. Sebab tu lah kena baca soalan tu 2-3 kali. Dia dah bagi tahu dah. Pertama tadi, kehadiran makanan. Kedua, kelembapan. Ketiga, suhu. Tambah lagi keempat, bilangan pemangsa. Boleh? Jadi kita bagi 4 sebab. Sedangkan dia nak 2 sebab je. Baguslah kita bagi lebih. Sebab kita takut sebab yang kita bagi tu tak kena dengan skema. Tak tepat. Jadi kat sini, tempat pembuangan sampah
mempunyai saiz populasi tikus yang paling tinggi berbanding ladang kelapa sawit satu markah kerana mempunyai lebih makanan daripada pembuangan sampah oleh manusia, human wastage, pembaziran manusia, pembuangan per manusia. More food, jangan cakap kerana mempunyai makanan, salah. Kerana mempunyai lebih makanan. Lepas itu mempunyai kelembapan yang tinggi dan mempunyai suhu yang rendah. Kenapa? Kerana kelembapan yang lebih tinggi dan suhu rendah ni adalah sesuai untuk tikus ini hidup. Untuk pertumbuhan tikus ke, pembiakan tikus ke, untuk tikus hidup ke, paling tepat untuk tikus ni hidup lah. So kat sini kita dah bagi 3 sebab. Tambah lagi, ini juga disebabkan oleh bilangan pemangsa yang sedikit. Jadi kita dah secure lah markah kita akan dapat 3 markah. Next, I di ladang kelapa sawit ditempatkan dengan seekor ular. Ramalkan keputusan eksperimen ini, terangkan jawapan anda. Ingat balik yang teknik teacher bagi sebelum ni kan, mesti ada kita ramalkan berbanding eksperimen yang sebelum tu. Lepas tu, bagi contohlah berapa. Kemudian bagi sebab, at least 2 sebab. Tapi kita confident ke sebab yang kita bagi betul, so kena bagi lebih lah. Jadi sekarang ni, ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit, kita tengok ladang kelapa sawit. Kalau tak ada ular, result dia bilangan tikus bertanda ada 12, bilangan tikus tak bertanda, minta maaf, bilangan jumlah tangkapan tikus dalam tangkapan kedua 12, yang bertanda ada 4. Jadi kalau kita letakkan ular dekat ladang kelapa sawit, apa berlaku? Bilangan tikus yang ditangkap tu akan berkurang. Bilangan tikus dalam tangkapan kedua tu akan berkurang. Kenapa berkurang? Kerana ular tu adalah pemangsa kepada tikus. Tikus ni mangsa dia. Jadi ular tu dia akan makan tikus. Menyebabkan saiz populasi tikus tu akan berkurang kan? Sebab tikus tu adalah makanan ular. Baiklah, pertama, bilangan tikus dalam tangkapan kedua akan berkurang. Daripada berapa tadi? 14 ke 17 tadi? Alah, lupa dah. Respon sikit, macam mana nak naik atas? Berapa tadi? Dalam tangkapan kedua tadi? Pembuangan sampah ke teacher? 12 bolehlah, maksudnya dikurang. Bilangan tikus dalam tangkapan pertama akan kurang daripada 17. Dalam bagilah nilai, iaitu katalah 13. Dan bilangan dalam tangkapan kedua akan berkurang daripada 12, iaitu bagilah berapa? 7 kan? Lepas tu dan bilangan yang bertanda 8. Dalam tangkapan kedua akan berkurang daripada 4, iaitu katalah 1 ke 2 ke, bagi je 3-3, tak ada masalah. Bagi je 3-3, kita bagi sehabis baik jawapan kita tu. Teacher. Ya. Teacher. Skema yang ada julak dah berapa untuk bilangin. Maksud Amal? Tak apa, asalkan kurang daripada 17. Asalkan kurang daripada 12. Sekarang ni sekarang ni bendanya kita nak cakap kurang je mah. Okey je. Ya. Kalau yang julat tu yang macam kuadrat tu sebab takut orang salah kira ke apa kan. Kalau kuadrat kulat roti. Kulat roti yang eksperimen kulat roti tu adalah sebab kita takut salah kira yang tu, takut pelajar salah kira ke apa, adalah julat je kat situ. Okey. Jadi kenapa? Sebab dia ular ini adalah pemangsa.
tikus Okay, itu teacher. adalah mangsa kepada ular. Okey, sama-sama Ma. Jadi tikus ini akan dimakan oleh ular menyebabkan saiz populasi tikus akan berkurang. Jelas Okey, itu untuk ramalan. Jelas je. Berdasarkan kajian ini, jelas Berdasarkan kajian ini, definisikan secara operasi saiz populasi. Kalau kita belajar dalam kelas, saiz populasi itu adalah bilangan haiwan kan di sesuatu tempat, betul? Okey, jadi kita pun kaitkan dengan dalam rajah tadi tu, dalam eksperimen ni. Haiwan apa? Haiwan tikus. Dekat mana? Dekat ladang kelapa sawit dan juga tempat pembuangan sampah. Jadi itu markah pertama dia, teori kita belajar dalam kelas. Lepas tu tengok pada rajah dalam soalan dia bagi apa dia? Plus eksperimen, teori plus eksperimen. Apa yang digunakan dalam eksperimen soalan ni? Yang kedua, ditunjukkan oleh ORV. Mesti ORV. Kalau bagi RV salah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh saiz populasi, dipengaruhi oleh MV. MV kita lokasi kan. Jadi pertama, saiz populasi ialah bilangan tikus daripada yang sama spesies yang dijumpai di ladang kelapa sawit dan juga tempat pembuangan sampah. Satu markah yang ditunjukkan oleh bilangan, yang ni RBO bilangan tikus dalam tangkapan pertama, koma, bilangan tikus dalam tangkapan kedua dan bilangan tikus bertanda dalam tangkapan kedua. Kita buat sedikit perubahan pada skema kita ulang balik. Yang ditunjukkan oleh bilangan tikus dalam tangkapan kedua, koma, bilangan tikus, yang ditunjukkan oleh bilangan tikus dalam tangkapan pertama, koma, bilangan tikus dalam tangkapan kedua dan bilangan tikus yang bertanda dalam tangkapan kedua. Noktah. Ulang balik, ambil balik saiz populasi ni. Saiz populasi dipengaruhi oleh MV. MV kita apa? Lokasi kajian. Saiz populasi dipengaruhi oleh lokasi. Janganlah tertukar. Ditunjukkan oleh ORV, dipengaruhi oleh MV. Sebab MV yang mempengaruhi, bukan ORV yang mempengaruhi. Boleh habislah perbincangan untuk soalan kertas 3 soalan 1. Ada soalan tak setakat ni? Respon sikit jika ada soalan. Nanti skema teacher akan bagi juga tunjuk kejap muka semua. Dah tengok video? Ada? Ada teacher. Ada. Gambar, tunjuk gambar. Teacher. Ya? Ya Hamzah? Teacher. Faris teacher. Faris teacher, Faris. Faris teacher. Bagi orang teacher. Okey, ya Faris. Teacher guna RVO dia je. Saya guna ORV. Dari pelik air teacher semua ni. Mana ni? Ya? Apa soalan yang kita tak dengar? Apa soalan? Faris tanya ni guna Soalan? Ma. Ya, mana? Ma. Kamu tanya Lihat ni. teacher guna RVO. Guna got ke? Guna RVO. Saiz populasi ya. Oh. Maaf sila. Teacher kes sebut Go. ORV. Pelik tu. Dia kata teacher guna RVO lah. Fair.
Ada kelas color. Jahat mu. Error. Jahat mu Im. Sama betul. Tak rekod ni ya? Ya nak. Api selalu. Orang whistle dia. Api selalu. Api selalu.